insyaAllah kita menyambung dalam kuliah langkah-langkah mendekati ilahi dalam syarah Al-Ihkam Ibnu Athaillah Iskandari yang disyarahkan oleh Jasir Auda. Tuan-tuan dan tak sekalian, pada muka surat yang ke-17, ya, pada muka surat yang ke-17. Tuan-tuan dan tak sekalian, ya, pada pertemuan kita yang lalu itu kita telah menyebut berkenaan dengan min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudil zalal, ya. Andai berasa kekurangan, berkurangnya pengharapanmu kepada Allah saat berlakunya sesuatu kesilapan, nescaya diketahuilah kamu sebenarnya sedang bergantung kepada amalan dirimu sendiri, bukan kepada rahmat kekuasaannya, ya. InsyaAllah hari ini tuan-tuan dan tak sekalian, ya, kita akan membicarakan pada hikam yang kedua, yakni langkah yang kedua, yakni menuruti hukum universal sang pencipta, yakni yang disebut sebagai sunnatullah, ya, sunnatullah, ya. Qala musannif sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Seberapa kuat mana pun keinginan manusia, tidak ada pernah menembus batasan-batasan takdir, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawabiqul himam itu maksudnya tuan-tuan dan tak sekalian, sabiqah. Sawabiq itu daripada perkataan sabiqah, ya, sabiqah. Apa maksud sabiqah? Iaitu terdahulu, iaitu terdahulu. Himam itu daripada perkataan himmatun, ya, iaitu kekuatan dalaman ataupun yang disebut sebagai keazaman. Tuan-tuan dan tak sekalian, al-qadru sesuatu yang berlaku mengikut qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditentukan Allah sejak daripada azali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengembaraan rohani kita kepada Allah Ta'ala dengan kalimat hikmah yang memandu kita untuk memiliki harapan tak terhingga pada rahmat Allah Ta'ala itu sendiri, ya. Kita telah bicara tuan-tuan dan tak sekalian tentang betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan pengakhiran kita itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan rahmat Allah, ya. Kita dah bicara, sekali lagi insya-Allah kita bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, insya-Allah, ya. Kita seharusnya tidak pernah meragukan harapan kita kepada Allah Ta'ala hanya kerana dosa dan kesalahan di masanya lalu. Kita selalu mengimbau-imbau tentang dosa-dosa kita. Bagus, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tetapi tuan-tuan dan tak sekalian, jangan sehingga kesalahan itu mengakibatkan kita rasa futur, rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita kena sedar dosa kita, ya, kena sedar. Kalau tak sedar tu jam nanti masalah kat kita. Itu sebab orang yang istimrar ataupun yang sentiasa melakukan dosa itu, ya, dia tak rasa dia buat dosa. Kenapa? Kerana dosa dia di dalam hati dia itu telah menumpuk, sehingga kan gelap hatinya, tumpuk-tumpuk hitam itu gelap di dalam hati, dia jadi qasi ataupun keras, sehingga dia lupa, dia tidak lagi merasakan perbuatan dosa itu dosa. Tuan-tuan dan tak sekalian, ya. Jadi tuan-tuan dan tak sekalian, ya, jangan kita meragukan, kita tidak seharusnya tidak pernah meragukan harapan kita kepada Allah Ta'ala hanya kerana dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Allah Ta'ala itu maha penyayang dan maha pengampun terhadap dosa dan kesalahan apapun, sekiranya bertaubat dengan taubat yang tulus, yang disebut sebagai taubatan nasuha, yang kita dah baca hari itu, tuan-tuan, ya. Ada 4 syarat
Taubat nasuha itu menyesal, berhenti melakukan kesalahan, bertekad untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Dan yang keempat, jika kesalahan itu terhadap orang, kita kena minta maaf kepada dia. 4 syarat taubat nasuha itu, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Jika dah berlaku taubatan nasuha, kita berserah kepada Allah. Yang inilah yang kita sebut sebagai ar-raja, yakni pengharapan kita. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Cukup sekadar itu. Urusannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah selepas berlakunya taubatan nasuha itu kira bersihlah. Jangan pula kita sangka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sangkaan buruk itu tidak baik. Tambahan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Apa yang dimaksudkan dalam hikam ini sebenarnya, ya? Bila kita ingin menuju satu perjalanan baru, kata dia Sir'audha, ya, atau resolusi baru, maka orang tersebut penuh dengan semangat dan inspirasi. Biasa kita nak mulakan hidup baru, kita rasa semangat, tuan-tuan, ya. Kita nak berubah diri kita, keluarga kita, kita rasa semangat, ya. Kita nak ubah masyarakat kita, yang lebih besar negara kita, kita penuh dengan rasa semangat. Dan kadang-kadang tuan-tuan, masalah kita nak melaksanakan perubahan ini dalam waktu bila 1 malam saja. Itu jadi masalah. Nak merubah keluarga kita, nak merubah diri kita, nak merubah negara kita, nak merubah seluruh dunia itu, dia tidak mungkin berlaku dengan 1 malam. Ya. Kerana apa? Kerana manusia itu terkadang dia lupa dengan apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah di sini, batasan-batasan takdir, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah berkata, seberapa kuat manapun keinginan manusia, tak akan pernah menembus batasan-batasan takdir itu. Menembus batasan-batasan takdir ini, tuan-tuan, umpama, ya, kita letak dia satu wall ataupun satu benteng besar, ya, dan kita cuba untuk pecah benteng ini, dan tidak mampu kita memecah benteng itu selagi mana takdir menentukan bahawa benteng itu pecah akibat apa yang kita buat tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya, ini bererti meskipun kita memiliki keinginan dan tekad yang kuat, ya, untuk melakukan sesuatu, kita tidak dapat menembus batasan-batasan takdir Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Sebab Allah punya ketetapannya bila berlakunya, ya. Itu sebab tuan-tuan, dalam kehidupan kita itu ada fasa-fasa waktu yang kita perlu tempuhi. Seorang yang nak alim, tuan-tuan dan puan sekalian, bijak dalam ilmunya, itu perlu masa. Itu yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, kan, watulil zaman, dia memerlukan masa. Dia tak boleh satu hari dia cerdik terus. Macam tuan-tuan yang depan semua cerdik belaka dah, kan, semua hebat-hebat belaka dah. Tetapi batasan waktu itu lama. Contoh dalam menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan sekalian, dia memerlukan masa. Dia tidak boleh kita faham pada waktu itu, kerana mungkin kefahaman pada waktu itu dia tidak benar-benar faham. Saya ada suatu pengalaman, tuan-tuan, ya. Waktu duduk di Mesir dulu, ada satu tajuk yang waktu belajar di Mesir itu saya tak faham langsung, sehinggalah kebetulan pergi umrah. Pergi umrah, waktu tu nak periksa dah, pergi umrah. Alhamdulillah duduk dalam halaqah Syekh di Mekah waktu itu, tuan-tuan. Kat situ kita boleh faham. Apa yang dia terang tu itu lebih mudah berbanding dengan di sana dulu. Jadi saya memikirkan tentang,
ada kemungkinan inilah takdir Allah, kamu menuntut di sini dan kamu akan faham pada waktu dan ketika itu. Dan begitulah juga dengan kita, tuan-tuan dan takwa sekalian, ya. Kita punya masa dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Cuma kita selalu berputus asa dan gelojoh dan tidak sabar untuk memahami perkara tersebut. Kan? Nak faham bahasa Arab misalnya kan? Berapa ramai yang sabar? Buka kelas 50 orang, ramai aja tak? Buka kelas bukan 50 ya. Kadang-kadang 80 orang datang. Minggu kedua susut sikit. Minggu ketiga susut sikit. Kerana apa? Kerana tidak sabarnya kita dalam memahami perkara tersebut. Kita rasa tak macam tu? Itulah yang disebut takdir, yang kita kena bersungguh untuk mencari dia. Sampai satu saat kita akan dapat perkara tersebut, tuan-tuan, ya? Ada kan kelas bahasa Arab rasanya kan? Tapi kalau tuan-tuan duduk, saya ingat Ustaz Syafiq ngajar hari Jumaat, ya? Jumaat pagi kan? Kalau ikut kuliah tu pun insya-Allah lah boleh faham Quran, insya-Allah dengan baik, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan dan Allah sekalian, ya. Ini berarti meskipun kita memiliki keinginan dan tekad kuat untuk melakukan sesuatu itu, kita tidak dapat menembusi batasan-batasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir-takdir ini adalah yang disebut sebagai sunnatullah, ya, sunnatullah, iaitu hukum-hukum atau ketetapan Allah taala yang berlaku universal di alam semesta itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka kamu tidak akan mendapati perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tuan-tuan, setiap apa yang berlaku hari ini dan hari sebelum ini dan akan datang itu, tuan-tuan, dia punya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi kita ni tak puas hati tu, kan? Di sisi kita, kenapa berlaku hari ni macam ni? Tetapi siapa yang berhak bercakap bahawa tidak ada kebaikan di sebalik apa yang berlaku terhadap mungkin diri kita, mungkin kepada orang lain, dan mungkin kepada negara kita, mungkin kepada dunia kita. Sebab apa? Sebab aturannya itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak faham tu susah. Kalau orang kena kencing manis, contoh tuan-tuan, orang kena kencing manis, bila dia tak jaga kencing manis dia, apa yang berlaku? Kadang-kadang kaki dia jadi apa? Jadi rosak, kan? Dan bila satu saat suggestion daripada doktor untuk dipotong kaki ni, kita kalau imagine macam mana, tuan-tuan? Wa na'udzubillahi min zalik. Kita cakap tak payahlah. Tapi pada waktu itu, ketentuannya itu pada waktu itu, perlunya potong kaki itu. Sebab apa? Sebab mungkin busuknya, mungkin boleh naik bakteria sehingga ke dalam. Ini nampaknya buruk, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya itu yang harus pada waktu ketika itu. Jadi tuan-tuan dan takwa sekalian, kalau dulu kalau ada seorang sahabat kami kena potong sampai ke apa? Ke paha. Kencing manis dia terlalu kuat. Untuk menerima ni, dia cakap, Ustaz, Allahu Rabbuna, macam mana saya nak menerimanya? Susah. Saya cakap, Allahu Rabbuna. Orang yang tahu saja yang tahu tentang perkara tersebut. Ya. Susah Ustaz, nak bergerak, nak solat dan sebagainya, Ustaz. Sabar je lah. Kita mampu cakap sabar je. Ya. Sebab punya hikmah. Rupa-rupanya, apa hikmahnya? Dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat dia bekerja dengan jamaah. Makin kuat dia untuk bagi kuliah. Itu hikmahnya rupanya. Waktu dia selesa mungkin dia lupa.
Tetapi waktu dia diuji, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berapa ramai yang mengambil hikmah ini. Dan susah sangat tuan-tuan untuk mendapatkan hikmah ini, tuan-tuan dan takwa sekalian. Ya. Jadi tuan-tuan dan takwa sekalian, ya, Allah sebut dalam surah Al-Fatir pada ayat 43 itu. Tidak ada, Allah itu tidak perubahan bagi Allah, maka tidak akan mendapati perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan tersebut. Tuan-tuan dan takwa sekalian, ya. Ini dia sebut sebagai qada dan qadar, ya. Yang disebut dalam surah Al-Fath, misalnya pada ayat 21, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, Allah sebut. Dan adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah sebut. Allah sebut lagi, kullu syai'in biqadarin hatta ajzin wal kaz. Ini hadis Rasulullah SAW. Maaf, ya, hadis Rasulullah SAW. Setiap sesuatu dengan qadar Allah sahaja, hingga lemah dan cerdiknya sekalipun. Rupanya cerdik dan tidak cerdik itu juga adalah qadar Allah. Allah tak bagi semua orang cerdik. Itu sebab keluar SPM hari tu ada yang straight A, 12A dia angkat. Hebat. Hak 1A ni kurang kita tengok dia. Yang tak ada A ni tak tengok langsung rupanya. Betul tak? Tuan-tuan dan takwa sekalian. Sedangkan itulah yang disebut sebagai qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan itu dengan qadarnya, ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Jadi ada anak yang kurang cerdik, itu juga Allah kurniakan kepada kita. Mungkin Allah bagi hak cerdik pun, tapi Allah tu maha adil, tuan-tuan dan takwa sekalian. Hak tak cerdik ni lah, kadang-kadang dia menolong mak dia, menolong elok mak dia, pak dia kan. Waktu pak dia sakit, mak dia sakit, cerdik tak tengok dia. Hak tak cerdik itulah, sebab tak cerdik ni duduk dengan dia. Tapi hak tak cerdik ni sering dia terasa hati. Sebab apa? Sebab yang disebut-sebut di mulut bibir ibu dan ayahnya itu hak yang cerdik ni. Sebab cerdik ni bagi duit kat dia bulan-bulan, kan? Bagi 100, alhamdulillah. Alung kamu bagi 1000 hari ni masuk dalam akaun, kan? Hak kurang ni, hak duduk dengan mak dia ni, yang tolong tiap-tiap hari ni, tak disebut-sebut. Mungkin dia terasa, kan? Tuan-tuan dan takwa sekalian. Jadi itulah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menentukan, sehinggalah begitu. Cerdik dan juga tidak cerdiknya seorang itu juga Allah tentukan. Tuan-tuan dan takwa sekalian, dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara sunnatullah ini, adalah kehidupan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala berdasarkan pada syarat-syarat tertentu. Tidak seorang manusia pun, sama ada muslim maupun bukan muslim, yang dapat menebusi batasan-batasan takdir dan meraih hasil-hasil tertentu tanpa mengikut alat-alat, sebab-sebab, langkah-langkah, lingkungan-lingkungan dan hukum-hukum yang tepat. Tuan-tuan dan takwa sekalian, itu kebiasaan yang berlaku pada diri kita, ya. Sebab tuan-tuan dan takwa sekalian, contoh, kalau kita nak berjaya, ya, sebabnya kena ada. Apa faktornya? Kita berusaha. Faktornya kita berusaha, ya. Bila berusaha, insya-Allah, adatnya, kebiasaannya, kita akan berjaya. Tetapi ada tak orang berusaha tapi dia tidak berjaya? Ada. Itulah ketetapannya. Sebab apa? Sebab adatnya begitu, tetapi dia tidak sama dia punya kesimpulannya. Apa yang dia akan perolehi itu, asbabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kena berusaha dulu. Tapi ada tak orang tak berusaha dia berjaya? Ada juga. Ada juga tak, tuan-tuan dan tuan sekalian? Contoh waktu belajar dulu, orang mungkin betul, saya ambil waktu belajar lah, tuan-tuan, mudah, kan? Tak mengaji pun, kan? Tapi keputusan tengok-tengok elok pada kita. Rupanya dia meniru. Usaha dia meniru. Ada meniru, meniru, kan?
Ada juga usaha dia apa? Usaha dia meniru. Bukan usaha dia belajar. Kita ni usaha belajar kan. Tapi ada orang usaha meniru. Berjaya. Ada orang tak pernah pun menulis nota-nota ni. Jadi usaha pun tulis nota. Sampai akhir tu dia ambil nota orang, dia baca nota orang, dia berjaya, tulis nota tak berjaya. Ada juga. Kebiasaan keadaannya itu, kita berusaha itu berjaya. Tetapi ada juga orang yang berusaha tetapi tidak berjaya, ada juga. Tuan-tuan dan tuan sekalian. Jadi kita kena faham, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi kena usahalah. Adatnya begitu. Nak cari rezeki kena keluar. Bukan duduk rumah. Ya, bukan duduk rumah. Ya. Ada juga orang yang duduk rumah dia dapat rezeki. Ada tak? Tuan-tuan, ada. Tetapi pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lihat seorang sahabat yang duduk berzikir dalam masjid. Dia berzikir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tanya dia, kamu kerja apa? Tak, aku berzikir je. Siapa yang tanggung dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menanggung dia adalah saudaranya, wahai Rasulullah. Lalu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saudaranya itu lebih baik daripada dia. Tuan-tuan tak sekalian. Okey. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua, Allah sebut apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Ya? Ini adalah hukum yang disebut sebagai hukum cubaan atau ujian manusia dengan pelbagai kesukaran dalam hidup tuan-tuan dan Allah sekalian. Saya nak kongsikan tuan-tuan, ada 7 bentuk ujian Allah dalam kehidupan manusia. Apa dia tuan-tuan dan Allah sekalian? Yang pertama adalah ujian syaitan dan juga hawa nafsu. Ujian syaitan dan juga hawa nafsu. Dan inilah merupakan 2 musuh utama manusia, orang beriman. Ya. Syaitan dan juga hawa nafsu. Syaitan ni benda tak nampak, hawa nafsu pun tak nampak, tapi itu disebut sebagai keinginan yang mengakibatkan kita itu terjerumus di dalam kancah yang disebut sebagai dosa, tuan-tuan dan Allah sekalian. Syaitan dia minal jinnati wan nas. Disebut kan, ada di kalangan manusia juga syaitan. Yang fizikalnya nampak, tapi dia memang dia kerja dia mengasut orang je, membisikkan keraguan kepada kita. Itu di kalangan jin dan juga yang manusia. Dan lebih hebat tuan-tuan dan Allah sekalian, syaitan itu dia mengatur strateginya mengikut hawa nafsu kita, kesukaan kita. Dia tahu kelemahan kita. Itu hebatnya dia. Dan jika kita tidak berjaga-jaga dengan dia, tuan-tuan dan Allah, macam mana nak berjaga-jaga dengan dia? Tidak lain tidak bukan dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyakkan solat, dengan baca Quran. Takarrub maknanya perkara-perkara yang disebut tadi, yang saya sebut pada awal itu, dengan membersihkan hati. Selepas menggosongkan hati itu, penuhkan dia dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, ujian kita terhadap orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik dan orang jahil. Itu sebut wa in khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Bila kamu berhadapan dengan orang jahil, apa yang kamu sebut? Kamu jangan lawan dengan dia. Qalu salama, selamatlah kamu. Kalau berlawan dengan orang jahil, tuan-tuan dan puan sekalian, itu memberi masalah kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu ujiannya. Orang kafir,
Ni orang kafir. Orang kafir memang dia cuba untuk menyesatkan kita. Itu memang kerja dia lah tuan-tuan. Kalau orang sebut Kristian hari ni, kristianisasi di Malaysia ini berlaku sebab apa? Sebab dakwah daripada mereka ini, mubalik mereka itu sangat cepat berbanding dengan kita. Kita tak buat kerja apa pun. Kita takut. Takut tak? Takut Ustaz. Kristianisasi makin laju. Dan tuan duduk rumah buat apa? Duduklah takut. Takut saja. Kita tak cuba pula untuk buat kerja dakwah, untuk menyeru orang pula terima Islam, memahamkan orang pula untuk buat kerja Islam. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian ya? Saya baru balik daripada kursus minggu di UAE dengan seorang daripada US Embassy tuan-tuan ya. Dia bercerita tentang civil engagement tuan-tuan dan sekalian. Saya tengok berapa strateginya mereka untuk mengatur anak kecil lagi untuk faham tentang apa kepedulian sosial itu. Mereka sejak kecil lagi, dalam sekolah lagi dah diajar dah untuk apa? Berkhidmat kepada masyarakat. Dan saya sebut, kalau ini pelajarannya, memang itulah mubalik dia buat. Tak kira mana ceruk hutan pun dia masuk, mana bandar pun dia masuk. Sebab apa? Sebab dia belajar dia kecil. Kita ni masalah, kita tak diajar begitu. Dia menumpukan kita tentang subjek-subjek tertentu. Kadang-kadang kita pun tak tahu subjek ini berguna masa akan datang atau tidak. Malahan tuan-tuan dan puan sekalian, kita tidak diajar untuk akhirnya berkhidmat kepada agama kita. Kalau di Turki tuan-tuan, NGO Islam dia, pemuda-pemudanya itu dia ada istilah infak tuan-tuan. Infak diri. Contoh, dia habis belajar, dia terus infak diri dia 2 tahun untuk duduk dalam jemaah Islam. Ini tak ada dalam kita punya NGO di sini tuan-tuan dan puan sekalian ya. Kalau adanya itu, maknanya apa? Lagi cepatlah usaha kita dalam mengembangkan Islam tuan-tuan dan puan sekalian. Itu cabaran yang kedua, ujian kita yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan adalah ujian yang Allah bagi kepada kita. Bentuknya apa? Bentuknya penderitaan, kesengsaraan hidup. Itu juga ujian. Itu juga ujian. Allah sebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Tuan-tuan sekalian ya. Dan demi sesungguhnya aku menguji dengan minal khauf, yang disebut sebagai ketakutan, wal ju', dan juga kelaparan. Itu juga bentuknya ujian. Nah, hari ini tuan-tuan apa yang berlaku di India pula, serangan terhadap Muslim di sana. Luar biasa tuan-tuan dan puan sekalian ya. Yang keempat, bentuk ujiannya itu adalah kekayaan, kemewahan hidup. Itu juga ujian. Adakah orang kaya tak diuji? Orang kaya juga diuji. Bila dia kedekut, bila dia menyimpan hartanya, dia bakhil, dia berkira-kira tuan-tuan dan puan sekalian. Dan juga mungkin dengan pembaziran. Itu juga ujian yang Allah bagi kepada orang kaya. Yang kelima adalah pangkat, jawatan dan juga kedudukan. Ini ujian tuan-tuan dan puan sekalian. Yang keenam, ketakutan yang berlebihan. Satu di antara ujian Allah kepada manusia adalah dengan diberinya rasa takut ya, sehingga kan dia tak mampu buat apa-apa. Takut tadi, takut ya. Dan yang ketujuh, ini yang berlega dalam kehidupan kita, iaitu anak-anak, pasangan hidup, ahli keluarga dan juga teman kita tuan-tuan dan puan sekalian. Itulah 7 perkara yang disebut sebagai ujian yang Allah uji. Tujuannya apa tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan adalah
untuk kita itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Ini adalah hukum cubaan atau ujian manusia dengan pelbagai kesukaran dalam hidup ini. Siapa pun yang mengaku bahawa mereka itu percaya kepada Allah Ta'ala dan memiliki keimanan, maka Allah Ta'ala akan menguji mereka dengan sejumlah ujian di bumi ini. Ini kita baca tadi, ya. Dan tidak ada seorang pun dapat menghindari ujian tersebut. Seberapa besar mana pun keinginan atau tekad mereka, ini adalah sunnatullah. Ada orang cuba untuk berkhulwah ataupun berkhalwat, menyendiri dia. Tujuannya apa? Dia nak menghindarkan diri daripada ujian tadi. Bukan ujian apa, menghindari daripada di kalangan orang-orang yang apa, tidak baik tadi. Tapi dia diuji tak? Dia diuji dengan kesabaran. Tuan-tuan, dia diuji dengan kesabaran. Dan kalau disebut oleh Dr. Ali Jumaah dalam membahaskan kitab Hikam ini, tuan-tuan, disebut ada orang yang sifatnya begitu. Dia cuba untuk melarikan, beruzlah untuk tidak bertemu dengan orang lain. Tetapi ada orang yang dia itu pergi bertemu dengan orang lain dan dia bersabar. Mana yang lebih baik? Yang disebut, tuan-tuan, adalah yang pergi bertemu dengan orang dan dia bersabar atas ujian bersama dengan orang itu adalah lebih baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh lain adalah sunnatullah, perubahan. Kalau kita sebut tentang perubahan itu, tuan-tuan, ada 3 perkara. Pertama, sifatnya itu sementara. Yang kedua itu dia lebih lama. Dan yang ketiga itu dia sebut sebagai berkekalan. Amal kita macam tu. Mula-mula dia sifatnya sementara, ya. Kita dah biasa sikit, dia baru istilahnya lebih lama. Dan akhirnya baru dia jadi berkekalan. Ini tadribnya, ini latihannya, tuan-tuan. Mula dengan istighfarnya mungkin 30 kali sehari. Kemudian selepas 30 kali sehari, upgrade sedikit, naik kepada 100 kali sehari istighfarnya. Kemudian naik lagi kepada 1000 sehari istighfar. Dan yang lebih penting dalam amal ini, tidak lain tidak bukan adalah dia berkekalan. Walaupun sedikit, dia berkekalan. Itu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan dia tidak dipulun pada satu waktu sehingga kan dia futur. Dia rasa putus asa dengan amalnya dan dia rasa, tuan-tuan, rasa jemu dengan amal itu. Itu tak disukai. Itu sebab dalam seorang sahabat Rasulullah, ada 3 orang pemuda yang tanya kat Rasulullah SAW, kan, ya Rasulullah, aku nak puasa tapi tak nak berbuka. Ya Rasulullah, pemuda yang kedua, aku nak solat malam, aku tak nak tidur. Pemuda ketiga tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak nak kahwin. 3 perkara ni ditanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW sebut, aku berpuasa tetapi aku berbuka. Aku solat malam tapi aku tidur. Aku juga berkahwin. Dan Nabi larang ketiga-tiga pemuda ini untuk melakukan perkara itu. Kenapa? Tidak lain tidak bukan, bila mana, tuan-tuan, bila mana dia buat perkara itu, perkara yang dia inginkan itu, dan sudah pasti bila dia berpuasa sampai dia tak nak berbuka, apa yang berlaku kat badan dia? Sudah pasti badan dia itu akan letih, lesu. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin boleh,
Masuk hari keempat, dia lesu. Yang tak nak tidur ni macam mana? Sudah pasti dia akan qada pula pada waktu siangnya. Maka tidak ada hubungan dia pada waktu siang. Sedangkan sebut hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dia dengan manusia macam mana? Mungkin hubungan dengan Allah dia baik pada malam hari, tetapi hubungan dia dengan manusia pada siang hari tidak ada dan tidak berkahwin. Ini bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Nabi nak adalah dia itu tuan-tuan bersikap mu'tadil ataupun dia itu di tengah-tengah kepada setiap perbuatannya itu. Tuan-tuan tak maksud. Termasuklah amal. Contoh lain sunnatullah perubahannya adalah sunnatullah perubahannya. Di antara hukum ini adalah setiap proses perubahan apapun memerlukan waktu dan tahap untuk berkembang. Azan dulu insya-Allah. Tuan-tuan sekalian ya. Kalau kita sebut tadi kita masih bincang berkenaan dengan langkah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maknanya langkah itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam yang disebut sebagai melakukan perubahan itu sifatnya ada dan memerlukan waktu untuk perubahan tersebut ya. Kalau disebut sini hanya Allah Ta'ala yang tidak dipatasi oleh waktu, itu kita kena tahu ya. Itu sebab orang sering menyebut tentang Allah tetapi dia tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu tidak berkait dengan waktu. Itu yang disebut oleh falsafah barat itu, sehingga mereka itu ingin mengetahui tentang Allah itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kadar akalnya itu, dan sudah pasti dia tidak akan sampai dengan kadar tersebut ya. Kerana apa? Kerana Allah itu tidak seperti mana kita, keterikatan kita dengan waktu dan sebagainya. Sebab kita, kehidupan kita itu dengan waktu. Allah tidak terkait, dibatasi oleh waktu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Dan kita tidak dapat mengubah dunia atau bahkan mengubah diri kita sendiri dalam sekejap sahaja. Hal ini tidak akan pernah terjadi, tuan-tuan. Itu sebab para sarjana ilmu fiqh dia menetapkan satu kaedah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Seseorang yang tergopoh gapah dengan mengejar sesuatu untuk mendapatkannya sebelum waktunya, nescaya akan terhalang dari apa yang dikejarkan itu. Ini kaedah fiqh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Kalau disebut dalam perenggan terakhir pada muka surat 19 itu, tuan-tuan, dia bawa satu contoh ya. Di antara batasan-batasan takdir yang harus diperhatikan oleh setiap daripada muslim adalah apa yang disebutkan oleh para sarjana Islam sebagai keutamaan atau prioriti semasa, wajib al-awqat minta maaf, wajib al-waqt kalau fiqh itu disebut fiqh al-awlawiyat ya, fiqh awlawiyat, mana yang perlu didahulukan ya. Sepanjang kehidupan seseorang ada tahap yang berbeza yang menentukan tugas-tugas dan tanggungjawab yang berbeza pula. Misal disebut, pada satu tahap seorang harus bekerja keras untuk mendapatkan wang agar dapat menikah. Kita semua dah melaluinya itu. Hal ini mungkin memerlukan banyak waktu dan usaha untuk sementara waktu. Orang Malaysia okey lagi lah, tuan-tuan kalau nak kahwin senang ya. Alhamdulillah Kalau orang Arab tu luar biasa, kerana tua dah. Dah umur 40, 50 baru boleh kahwin. Kenapa? Dia kena sedia semua benda. Rumahnya. Ada sekali tu saya tengok, kebetulan tengok orang Arab kahwin. Hantarannya tu apa dia? Peti air, tuan-tuan. Peti air dia bawa masuk dalam lori peti air. Lepas tu katil,
semua bawa tu. Subhanallah, saya cakap, selamat datang kahwin ke Arab dengan orang Arab Jadi itu, alhamdulillah kita kat sini lebih mudah tuan-tuan Hebat Pada tahap lain, anda mungkin harus merawat anak. Dah kahwin, dapat anak, dah kena rawat anak pula bila dia sakit. Yang masih kecil atau ibu bapa yang sudah lanjut usia. Ini waktu tuan-tuan dan menguruskan urusan-urusan mereka. Pada tahap akhir suatu kehidupan, ketika anak-anak sudah semakin dewasa dan matang, mungkin anda sudah memiliki jaminan kewangan, namun anda harus bekerja keras untuk meraih suatu tujuan yang lebih tinggi. Pada tahap yang berbeza, tugas-tugas waktu boleh jadi melibatkan perjalanan untuk menuntut ilmu pengetahuan, atau boleh jadi min iyazibillah, perlu istirahat yang panjang atas asbab kesihatan. Wa na'udzubillah min dzalik. Dah ada semua dah. Tengok Allah uji kesihatan, tak boleh buat apa juga. Hari tu kita saya dah bawa analogi pergi haji kan. Waktu tak ada duit teringin nak pergi haji. Waktu muda lah. Bila dah muda sikit, dah ada duit, tak ada masa. Bila dah tua, ada masa, ada duit, dah tak larat pula. Itu analoginya. Mungkin itu Allah bagi ujian. Wa na'udzubillah min dzalik. Tapi orang Taman Meru saya tengok tak ada lah, tak? Sedor-sedor dah ke Turki, tengok dalam Facebook yang add Facebook kita lah kan, tengok Turki dah haji ni kan. Moga-moga dia boleh bawa ustaz sekali nanti, insya-Allah. Tuan-tuan ada orang itu istirahat, asbabnya kesihatan. Semua itu menyebabkan anda tidak rasa, tidak dapat menembusi batasan-batasan takdir. Misalnya ketika kita sedang sakit, kita tidak boleh aktif beraktiviti sebagaimana ketika jasmani sedang sihat. Dan ketika menjangkau usia 70 tahun, sudah pasti kita tidak boleh aktif dan lasak sebagaimana ketika tubuh sedang berusia 40 tahun. Itu ada beza tuan-tuan dan tuan sekalian. Ada je Ustaz 70 tahun naik basikal. Ada tuan-tuan. Tapi tak semua. Tidak semua. Allah bagi tu elok dah. 70 tahun tak boleh naik basikal tu kira okey lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ramai naik basikal ni boleh sampai masjid. Kan tuan-tuan Allah bagi itu sebab apa? Sebab Allah dah dekat dah dengan kita sebenarnya. Tuan-tuan. Tuan-tuan dan tuan sekalian itu sebab dalam surah Al-Insyirah Allah sebut fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai daripada sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Tuan-tuan dan tuan sekalian selagi mana kita hidup, selagi itulah perlu kita berbakti kepada agama kita. Itu sebab Nabi SAW sebut, kalau besoklah yang namanya kiamat, kalau ada biji tamar ataupun benih di tangan kamu, apa kamu kena buat? Hendaklah kamu tanam. Maknanya beramal tuan-tuan sekalian sehinggalah akhir hayat kita. Jangan terbalik pula. Dah tua dah, tak payah beramal. Itu sebenarnya benda yang salah. Semakin tua, semakin hampir kita dengan Allah, semakin kuatlah kita bekerja untuk Allah. Kenapa? Dah nak hampir ni. Expired date kita dah dekat dah ni. Expired date kita dah dekat dah ni. Maknanya apa? Semakin kuat kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, yang dinasihatkan di sini tuan-tuan, badan kita punya waktu dia, punya istirahatnya, perlu dirawat dia. Yang disebut di sini tuan-tuan, dalam akhirnya itu, contoh tuan-tuan, kalaulah seorang itu musafir, dia nak cepat, lalu dia tunggang, dia punya tunggangan itu, binatang tunggangannya itu dibawa dengan laju, sehingga kan tunggangannya itu tuan-tuan cedera ataupun mati sebab dipaksa dengan laju tersebut. Dan tunggangan inilah umpama tubuh kita. Perumpamaannya tubuh kita. Tubuh anda itu ibarat binatang tunggangan tersebut.
dan anda perlu menerapkan hukum yang sama terhadapnya, iaitu tidak berlebihan dalam menggunakan tubuh kita itu. Tuan-tuan dan sekalian, dan kalimah hikmah ini, tuan-tuan, pada akhir ini, pada langkah yang kedua ini, iaitu langkah atau kalimah sebelum daripada kita belajar ni, tuan-tuan, ada dua perkara, iaitu tentang al-khauf wal raja, rasa takut dan rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah hikmah dalam bahasa ini juga mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan antara keinginan kita dan takdir ilahi, atau antara langkah-langkah yang ingin kita tingkatkan di jalan Allah Ta'ala, yakni batasan-batasan takdir, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Atha'illah Iskandari pada hikmahnya itu. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak simpulkan pada kuliah kita pada hari ini dengan hikam tadi, sawabikul himam la takhriqu aswal aqdar. Seberapa kuat pun keazaman kita, keinginan kita, tuan-tuan, tidak akan pernah menembusi batasan-batasan takdir, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada kita, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan adalah usaha terus untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang betul. Mulakan dengan taubat, memenuhinya dengan ibadah kepada Allah, dan tuan-tuan dan tuan sekalian, tidak ada su'uzon dengan Allah, bersangka buruk dengan Allah, maka kita akan berjaya mencapai tujuan kita, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya dia ada aqdar, iaitu qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qadar ini, tuan-tuan, perlu kita lalui dengan sabar, dengan sabar. Dan sabar itulah sebesar-besarnya, yakni perkara yang perlu dididik dalam hati kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pertemuan kita pada bulan depan, insyaAllah kita akan sebut tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Tak ada soalan itu betul itu. Ada hikmah. Hikmah ni apa yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perkara ni, tuan-tuan, setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Hikmah ni orang sebut kalau kecerdikan lah, kan? Tapi hikmah ni, tuan-tuan, hikmah baik ni itu bagi Allah, bukan bagi kita, kan? Apa yang berlaku itu baiknya bagi Allah, tapi mungkin di mata kita tu Allahu Rabbuna, kan? Boleh cerita politik? Tak boleh tak? Jangan cerita politik. Oh, cerita banjir ya, bagus. Hikmah Kelantan kena banjir dulu. Contoh. Ada hikmah tak? Ada hikmah tak gemaknya, tuan-tuan? Kelantan kena banjir. Saya pergi hantar bantuan. Tank apa? Tank minyak tu. Tank minyak tu dia bergerak hampir 1 km kot dari tempat asal. Dia bergerak, dia bantai rumah-rumah. Apa hikmah gemaknya? Hikmahnya dapat rumah baru. Hikmah. Pernah sekali di Pening, selepas daripada Kelantan tu berlaku di Pening, kan, hujan, banjir. Satu rumah, kami pergi bersih satu rumah. Tuan-tuan tahu berapa bilik dia? Bilik dia, bilangan anak dia, saya ingat ada 8 kot bilik. Bilangan anak dia 8 bilik. Dia sebut, "Oh Ustaz, dia jenuh kami ni. Minggu depan nak apa? Nak kenduri kahwin ni. Nak kenduri kahwin." Bila kami bersih tu,
Saya cakap patutlah Allah bagi rumah dia dibanjir. Memang teruk sangat. Kira habis dia banjir tu, kira bersih rumah dia. Dia tak payah buat bersih dah. Kami datang tolong bersih ya. Eloklah rumah dia. Maknanya dia betul untuk sambut orang kahwin lah rupa. Itu mungkin hikmah. Cuma hikmah ni dia adalah kebaikan yang Allah dengan dalam apa? Dalam kerangka Allah itu. Kebaikannya itu dalam kerangka Allah. Bukan mungkin kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima, tapi baiknya di sisi Allah, bukan di sisi kita. Tuan-tuan sekalian ya. Apa yang berlaku itu semua takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan guna atas dasar takdir ni tak buat apa. Takdir tak boleh buat apa. Allah dah tentu. Itu salah. Itu yang kita akan sentuh dalam bab tawakal dan tawakul. Tawakal dan tawakul insya-Allah pada bulan depan. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.